Sewaktu pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-13, saya mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan isu di bawah 5 tajuk, iaitu alam sekitar, pengangkutan awam, tenaga boleh baru ataupun renewable energy, pendidikan dan juga SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Untuk alam sekitar, saya dimaklumkan pemisahan sisa pepejal di Sumber telah bermula di beberapa negeri pada 1 hari bulan Jun 2016, iaitu Putrajaya, Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis dan Pahang. Inisiatif ini dijalankan di bawah Akta 672, iaitu Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam. Saya mohon Menteri memberi statistik yang terkini mengenai program ini dan sejauh manakah program ini telah berjaya untuk mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dibuang di tapak pelupasan ataupun landfill. Jikalau program pemisahan sisa pepejal ini berjaya untuk mencapai matlamat untuk mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dibuang di landfill, terutamanya di Kuala Lumpur, adakah ini bermaksud bahawa loji waste to energy ataupun incinerator yang dicadangkan di Taman Beringin Kepung tidak lagi diperlukan? Pada masa yang sama, saya mohon Menteri untuk memaparkan terma kontrak konsesi loji WTE di Taman Beringin Kepung, termasuk jumlah kos, waste guarantee yang telah diberikan, yang akan diberikan kepada syarikat konsesi, buyback terms ataupun syarat mengambil alih projek berkenaan, pampasan yang perlu dibayar kepada penduduk berhampiran loji ini jikalau kemalangan seperti kebakaran berlaku, dan juga internal rate of return untuk pemegang konsesi. Saya juga mohon Menteri memberi status terkini projek River of Life. Setakat ini berapa telah dibelanjakan untuk membersihkan Sungai Klang dan Gombak dan untuk membuat landscaping di tebing sungai? Berapa peratusan daripada perbelanjaan ini dibelanjakan di wilayah Kuala Lumpur dan berapa peratusan dibelanjakan di negeri Selangor? Apakah status pembinaan yang dicadangkan di persekitaran Masjid Jamik, Dataran Merdeka dan juga Pasar Seni? Apakah rancangan yang sedang dan akan dijalankan untuk menaikkan kesedaran awam tentang projek ini? Apakah langkah yang sedang diambil untuk memastikan bahawa kegiatan upstream tidak menjejaskan kerja membersihkan sungai yang telah dijalankan downstream? Isu yang kedua yang saya nak bangkitkan ialah tentang pengangkutan awam. Mengikut laporan Ketua Audit 2015, syarikat ERL Sendirian Berhad yang memegang konsesi high speed train ke KLIA dan juga KLIA 2 telah menuntut sebanyak 2.9 bilion ringgit daripada kerajaan berdasarkan kontrak konsesi yang berjalan dari tahun 1999 ke tahun 2029. Saya juga difahamkan bahawa kontrak konsesi yang baru yang akan berjalan sehingga tahun 2059 telah ditandatangani oleh kerajaan. Soalan saya ialah berapakah pampasan yang telah dan akan dibayar oleh kerajaan di bawah kontrak konsesi 1999 ke 2029, dan apakah terma dan syarat termasuk kadar kenaikan harga tiket yang akan dikenakan dari tahun 2017 hingga ke tahun 2029 dan juga dari tahun 2029 hingga ke tahun 2059. Saya juga pohon penjelasan daripada Menteri sama ada passenger service charge yang sedang dikutip oleh pihak MAHB dan sekarang dibayar kepada ERL akan dinaikkan atau tidak, dan jikalau kadar ini akan dinaikkan, berapa jumlah kenaikan? Dalam jawapan Parlimen kepada soalan saya yang bertarikh 19 Mei 2016, Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah memberi kepastian bahawa dokumen tender untuk rancangan projek Kuala Lumpur Klang BRT akan dibuka pada tahun ini, iaitu tahun 2016. Apakah status terkini projek BRT KL Klang? Mengapa tender untuk projek ini belum dipaparkan di laman web SPAD walaupun telah diumumkan oleh SPAD baru-baru ini? Apakah anggaran kos untuk projek ini, dan mengapa ia tidak diberikan perhatian yang sama seperti projek MRT ataupun projek high speed rail KL ke Singapura ataupun East Coast Rail Link yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada tahun lepas?
Dalam jawapan Parlimen kepada soalan saya yang bertarikh 19 Mei 2016, Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga telah memberi kepastian bahawa kerajaan telah merancang untuk memasang sebanyak 3,000 panel maklumat hentian bas ataupun bus stop information terminal di semua 13 kawasan PBT di Lembah Kelang yang akan memuatkan laluan bas dan juga jadual tambang di setiap hentian bas. Dan ini dijangka bermula pada suku keempat tahun ini, iaitu tahun 2016. Tetapi tunggu sampai sekarang projek ini belum lagi berjalan di PBT di Lembah Kelang. Jadi saya nak tanya Menteri, apakah status terkini projek pemasangan panel hentian bas di Lembah Kelang? Saya juga rujuk kepada laporan surat khabar yang bertarikh 11 hari bulan Januari 2017 dengan tajuk KTMB Conducts Inquiry over Multi-Million Ringgit Procurement Deal, di mana Presiden KTMB Datuk Sarbini Tijan telah diarahkan untuk bercuti sementara menunggu keputusan siasatan yang sedang dijalankan. Baru-baru ini surat khabar di Edge telah melaporkan bahawa Datuk Sarbini telah meletak jawatan dan belum ada pengganti. Saya mohon penjelasan Menteri tentang kekosongan jawatan Presiden KTMB dan sejauh mana ini akan menjejaskan pelan transformasi KTMB yang bermula pada tahun 2014. Soalan terakhir saya mengenai pengangkutan awam ialah status integrated ticketing di Lembah Kelang yang membolehkan seorang penumpang untuk menggunakan satu sistem pembayaran saja untuk semua pengangkutan awam di Lembah Kelang, tidak kira LRT, MRT, Rapid KL ataupun KTMB. Sejauh mana yang saya tahu, kad Rapid KL belum lagi boleh digunakan di stesen MRT yang telah dibuka pada bulan November 2016. Apakah timeline yang dirancangi oleh SPAD untuk mewujudkan satu integrated ticketing system di Lembah Kelang? Isu tiga yang saya nak bangkitkan ialah tentang tenaga boleh baru ataupun renewable energy. Saya mohon Menteri memberi status terkini projek solar farm sebesar 50 megawatt yang telah dianugerahkan kepada syarikat 1MDB secara rundingan terus ataupun direct negotiation pada tahun 2013. Surat tawaran telah diberikan kepada 1MDB pada 18 Mac 2014 oleh Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, tetapi lebih 2 tahun kemudian projek ini masih belum lagi bermula. Saya difahamkan bahawa syarikat 1MDB belum lagi berjaya untuk mendapatkan pinjaman bank untuk menjalankan projek ini dan pembayaran premium untuk menukarkan status tanah di Kuala Ketil. Ya, sedang ya. Ya. Saya fikir bahawa nasihat dan juga petua daripada Tan Sri Speaker masih lagi kekal mengenai isu 1MDB. Sila berada kepada tajuk. Bukan, ini bukan isu tentang perakaunan 1MDB, ini tentang ada kaitan dengan 1MDB. Sila tajuk lain. Okey, saya harap Menteri boleh jawab tentang soalan solar farm ini. Saya juga minta penjelasan Menteri mengapa kontrak solar farm 150 megawatt dianugerahkan secara rundingan terus ataupun direct nego kepada konsortium Quantum Solar Park yang berada di Melaka, Kedah dan Terengganu, memandangkan bahawa semua syarikat di dalam konsortium ini iaitu Maltech Pro Sendirian Berhad, Camlight Sendirian Berhad dan juga Intramas Teknologi tidak ada apa-apa pengalaman dalam bidang tenaga solar. Mengapa kontrak solar farm tidak diperuntukkan secara open tender seperti mana yang dilakukan oleh Suruhanjaya Tenaga pada September 2016? Tambahan pula saya nak tanya Menteri, mengapa tanggungjawab untuk mengendalikan semua tender untuk solar farm tidak diberikan kepada SEDA ataupun Sustainable Energy Development Authority dengan izin? Isu keempat yang saya hendak bangkitkan ialah tentang pendidikan. Saya rujuk kepada laporan surat khabar bertarikh 12 Mac 2017 yang bertajuk GST Now Imposed on Research Grant. Saya mohon Menteri untuk memberi pengesahan sama ada maklumat ini adalah tepat atau tidak. Jikalau tepat, saya rasa tindakan ini adalah tidak wajar memandangkan bahawa peruntukan kepada IPTA telah dipotong 3 tahun berturut-turut. Saya juga dengar berita bahawa pihak IPTA juga telah menamatkan kontrak untuk pensyarah berkontrak
dan ada sebahagian daripada mereka yang yang juga telah dipecat. Jadi saya mohon Menteri memberi angka yang tepat tentang jumlah pensyarah berkontrak yang telah dipecat dan juga kontrak pensyarah yang tidak diperbaharui. Saya juga mohon penjelasan daripada pihak kementerian tentang program perundangan yang dijalankan di beberapa universiti tempatan yang tidak diiktirafkan oleh Legal Professions Qualifying Board ataupun LPQB. Pada masa ini, program perundangan di Help University, Management and Science University ataupun MSU, Taylor's University dan juga University Science Islam Malaysia USIM jatuh dalam kategori ini. Ini bermaksud bahawa graduan program-program tersebut tidak boleh berdaftar untuk kursus Certificate in Legal Practice ataupun CLP dan tidak berlayak untuk menjadi peguam yang diiktirafkan oleh Majlis Peguam ataupun Bar Council. Jadi soalan saya kepada Menteri ialah mengapakah program seperti ini boleh diluluskan oleh pihak MQA ataupun Malaysian Qualification Agency memandangkan bahawa graduan tidak berlayak untuk menjadi peguam. Isu yang terakhir yang saya nak bangkitkan ialah tentang Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Saya mohon penjelasan Menteri mengapa hampir 4 tahun selepas PRU ke-13 pihak SPR belum lagi membenarkan wakil parti politik, tidak kira sebelah sini ataupun sebelah sana, untuk berdaftar dengan SPR sebagai ARO ataupun penolong pendaftar. Saya rasa isu ini telah dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini dah banyak kali dan jawapan yang diberi oleh pihak Menteri memang tidak memuaskan. Isu ini adalah amat serius memandangkan bahawa masih terdapat lebih kurang 4 juta rakyat Malaysia yang layak untuk mendaftar sebagai pengundi tetapi masih belum mendaftar. Mengapa SPR tidak mahu bantuan daripada NGO dan juga parti politik untuk mendaftar lebih banyak pengundi yang layak untuk mengundi tetapi belum lagi mendaftar? Pada masa yang sama, saya juga nak bangkitkan isu di mana saya pun ada pengalaman dan kawan-kawan saya di Selangor dan juga Kuala Lumpur juga ada pengalaman yang sama di mana pihak SPR telah janji untuk datang ke shopping mall ataupun tempat membeli belah untuk mendaftarkan rakyat yang belum mendaftar ataupun menukarkan menukarkan alamat daripada satu tempat mengundi ke tempat mengundi yang baru. Tetapi apabila mereka pihak SPR ni pergi ke kompleks membeli belah, mereka membawa form ataupun borang pendaftaran yang tidak mencukupi, di mana hanya 200 ataupun 300 borang saja yang dibawa oleh pihak SPR, dan saya rasa pada masa ini memang jumlah borang sedikit ni 200 ataupun 300 tidak mencukupi, kerana sekarang saya rasa ada banyak orang yang ada mengambil perhatian bahawa ada kemungkinan bahawa pilihan raya ke-14 PRU ke-14 ini akan diadakan, ada kemungkinan diadakan pada tahun ini, dan ada banyak orang yang belum mendaftar lagi yang mahu mendaftar, dan juga ada banyak orang yang hendak menukar